Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan hasil kajian kami, iaitu kesan penggunaan aplikasi waris terhadap sikap, motivasi dan kecekapan kendiri pelajar dalam mempelajari warisan sejarah. Kumpulan kami terdiri daripada saya, Abdul Aziz Ikhwan Abdul Wahab, Siti Farahiah binti Muhammad dan Muhammad Fadli bin Ahdon. Sedikit pengenalan kepada mobile learning. Mobile learning boleh didefinisikan sebagai suatu kaedah pembelajaran yang menggunakan peranti mudah alih. Ianya memfokuskan proses pembelajaran tanpa tertakluk kepada lokasi fizikal proses pembelajaran tersebut dijalankan. Mobile learning juga menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Merujuk kepada pernyataan masalah kami, pelbagai maklumat dan info berkaitan sejarah negeri Perlis ditulis di dalam buku dan juga bahan ilmiah untuk bacaan masyarakat yang ingin mengetahui dan mendapatkan maklumat berkaitan sejarah warisan negeri Perlis. Namun begitu, tidak semua bahan bacaan mudah didapati dan kebanyakannya ditulis di dalam bentuk penulisan yang memerlukan pembacaan yang mendalam. Berdasarkan kajian rintis yang dilakukan, sebanyak 68.2% responden yang terdiri daripada pelajar di Kolej Komuniti Arau mengalami masalah untuk mengetahui warisan sejarah negeri Perlis. Ini kerana kesukaran mendapat sumber bacaan dan rujukan yang diperlukan. Selain daripada itu, perlunya medium tambahan pembelajaran yang membolehkan mereka membuat pembelajaran kendiri bagi meningkatkan lagi pengetahuan dalam mengetahui warisan sejarah negeri Perlis. Bagi mengatasi masalah yang dikenal pasti, sebuah aplikasi pembelajaran mobile yang dipanggil Waris telah dibangunkan. Aplikasi ini terdiri daripada dua modul utama, iaitu informasi dan latihan. Aplikasi Waris juga boleh digunakan untuk semua pengguna bagi mendalami warisan sejarah negeri Perlis dengan lebih terperinci menerusi penggunaan elemen grafik dan interaktiviti yang disediakan. Peranti yang diperlukan untuk menggunakan Waris adalah semua peranti mudah alih yang menggunakan platform Android. Aplikasi mobile Waris merupakan singkatan kepada Warisan Sejarah Negeri Perlis. Terdapat dua modul utama dalam aplikasi Waris, iaitu informasi atau nota dan latihan. Latihan dalam aplikasi Waris menggunakan konsep permainan atau gamifikasi untuk menguji kefahaman pengguna berkaitan nota yang telah dipelajari. Antara ciri utama Waris adalah pembelajaran boleh dibuat secara offline, tanpa talian internet, menggunakan telefon pintar, tanpa dibatasi ruang sempadan dan masa. Aplikasi ini juga menerapkan pendekatan pedagogi yang sesuai untuk pelajar generasi Z yang berasaskan kepada digital native, iaitu sentiasa mahu mencuba sesuatu yang baru, suka belajar secara kreatif, interaktif, menyeronokkan serta berfikir di luar kotak selari dengan perkembangan teknologi. Aplikasi Waris juga mengandungi unsur-unsur reka bentuk permainan yang mekanik, di mana pada dasarnya ia menggunakan ciri-ciri seperti sistem mata, tahap kesukaran, cabaran dan pencarian. Kajian ini dijalankan bagi mengkaji potensi aplikasi Waris sebagai alat pembelajaran kendiri menerusi penggunaan medium pembelajaran mudah alih untuk topik warisan sejarah negeri Perlis. Objektif khusus kajian ini adalah yang pertama, mengkaji kesan penggunaan Waris di antara kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen terhadap sikap pelajar kolej komuniti. Yang kedua, mengkaji kesan penggunaan Waris di antara kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen terhadap motivasi pelajar kolej komuniti. Dan yang ketiga, mengkaji kesan penggunaan Waris di antara kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen terhadap kecekapan kendiri pelajar kolej komuniti. Hasil daripada kerangka ujian, kami telah mewujudkan 3 hipotesis nol, iaitu yang pertama, terdapat perbezaan yang signifikan di antara skor min kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen terhadap sikap pelajar
college community, kesan daripada penggunaan waris. Yang kedua, terdapat perbezaan yang signifikan di antara skor min, kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen terhadap motivasi pelajar, college community, kesan daripada penggunaan waris. Dan yang ketiga, terdapat perbezaan yang signifikan di antara skor min, kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen terhadap kecekapan kendiri pelajar, college community, kesan daripada penggunaan waris. Menurut Lamsah 2017, mobile learning merupakan satu proses pembelajaran yang memfokuskan kepada transformasi proses pembelajaran tanpa tertakluk kepada lokasi fizikal proses pembelajaran tersebut dijalankan. Cheng 2016 pula menyatakan tentang fungsi telefon bimbit yang telah dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti internet, email, SMS, MMS dan pelbagai aplikasi yang menyokong penggunaan elemen animasi dan multimedia seperti gambar dan video. Manakala Normah 2017 menyebut tentang faedah telefon mudah alih dalam menyokong pembelajaran sepanjang hayat di samping menyediakan tenaga pakar yang diperlukan dalam pembelajaran maya. Menurut Lewin, kajian tindakan memperlihatkan suatu kitaran langkah-langkah. Suatu kitaran kajian tindakan mempunyai 4 langkah utama, iaitu merancang, bertindak, memerhati dan mereflek. Kitaran ini akan berterusan ke kitaran yang seterusnya yang melibatkan merancang semula, bertindak, memerhati dan mereflek bagi menghasilkan kitaran yang baru. Berikut merupakan kerangka kerja konseptual kami di mana terdapat 3 pembela ubah bersandar yang kami uji, iaitu sikap, kecekapan kendiri dan motivasi. Manakala pembela ubah tidak bersandar terdiri daripada kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen. Terdapat 3 pembela ubah yang ingin dilihat oleh pengkaji, iaitu kesan kepada sikap, motivasi dan kecekapan kendiri pelajar terhadap penggunaan aplikasi waris dalam pembelajaran mobile. Untuk melihat keberkesanan penggunaan aplikasi waris, satu kajian telah dilaksanakan terhadap 2 kumpulan pelajar, iaitu kumpulan kawalan dan eksperimen yang terdiri daripada pelajar sijil sistem komputer dan rangkaian atau SSK bagi kelas SSK 1A dan SSK 1B di unit teknologi komputer di College Community Arau dipilih sebagai sampel kajian. Mereka dipecahkan kepada kumpulan kawalan seramai 40 orang dan kumpulan eksperimen seramai 40 orang. Instrumen kajian adalah menggunakan kaedah tinjauan dengan pendekatan kuantitatif. Tinjauan dinilai menggunakan instrumen soal selidik yang telah diubah suai dari soalan yang telah dibangunkan oleh Nur Aini 2008 untuk mendapatkan maklumat yang ingin diperolehi. Soal selidik yang digunakan mengandungi 2 bahagian. Bahagian A adalah berkaitan dengan sikap terhadap penggunaan aplikasi waris yang mengandungi 7 soalan. Bahagian B soal selidik adalah berkaitan motivasi pelajar terhadap penggunaan aplikasi waris yang mengandungi 7 soalan. Markah ujian pra dan pasca dalam kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan diambil sebagai data kajian bagi menguji kecekapan kendiri pelajar. Kaedah statistik deskriptif digunakan dalam penganalisisan data yang berbentuk skala Likert. Borang soal selidik dan pencapaian pelajar dalam ujian pra dan pasca bagi topik sejarah negeri Perlis dianalisis menggunakan perisian WK. Analisis deskriptif digunakan dalam bentuk peratusan, min, sisian piawai, frekuensi dan ujian T untuk melihat taburan maklum balas dalam sampel kajian terhadap sikap, motivasi dan kecekapan kendiri pelajar, kesan dari penggunaan aplikasi waris. Berdasarkan jadual tersebut, nilai T bagi perbandingan skor ujian terhadap sikap pelajar college community kesan daripada penggunaan aplikasi waris adalah T bersamaan 1.902. Tahap signifikan
0.061 pula adalah lebih besar daripada 0.05. Oleh itu, hipotesis nol diterima. Berdasarkan jadual tersebut, nilai T bagi perbandingan skor ujian terhadap motivasi pelajar kolej komuniti kesan daripada penggunaan aplikasi waris adalah T bersamaan 0.905. Tahap signifikan 0.00 adalah lebih kecil daripada 0.05. Oleh itu, hipotesis nol ditolak. Berdasarkan jadual tersebut, nilai T bagi perbandingan skor ujian terhadap kecekapan kendiri pelajar kolej komuniti kesan daripada penggunaan aplikasi waris adalah T bersamaan 0.883. Tahap signifikan 0.380 pula adalah lebih besar daripada 0.05. Oleh itu, hipotesis nol diterima. Daripada 40 sampel yang mengambil kedua-dua ujian, hasilnya pengurangan sebanyak 7.5% terhadap bilangan pelajar yang mendapat markah di bawah 5 berjaya dilakukan pada ujian pasca. Bilangan pelajar yang mendapat markah penuh di dalam ujian pasca juga meningkat daripada seorang ketika ujian pra kepada 11 orang. Seperti yang ditunjukkan di dalam jadual, hanya 5 orang pelajar sahaja yang mendapat 5 markah dan ke bawah di dalam ujian pasca. Berikut adalah dapatan kajian kami. Yang pertama, tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara skor min, kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen terhadap sikap pelajar kolej komuniti kesan daripada penggunaan aplikasi waris. Yang kedua, terdapat perbezaan yang signifikan di antara skor min, kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen terhadap motivasi pelajar kolej komuniti kesan daripada penggunaan aplikasi waris. Dan yang ketiga, tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara skor min, kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen terhadap kecekapan kendiri pelajar kolej komuniti kesan daripada penggunaan aplikasi waris. Kepentingan kajian ini adalah yang pertama, ianya dapat mendorong ke arah pembelajaran kendiri dengan menyelitkan unsur interaktiviti dalam membina minat dan motivasi kepada pengguna mempelajari warisan sejarah negeri Perlis. Kedua, ianya dapat menjimatkan masa dan kos dalam penggunaan paperless ke arah menyokong aspek mesra alam sekitar green technology. Dan yang ketiga, ianya dapat menerapkan pendekatan pedagogi yang sesuai untuk golongan generasi Z masa kini yang merupakan golongan digital native ke arah pembelajaran Education 4.0. Sebagai kesimpulan, aplikasi waris berteraskan M-Learning yang digunakan dalam memberi impak yang positif kepada sikap, motivasi dan kecekapan kendiri pengguna yang mempelajari warisan sejarah negeri Perlis. Kemudahan kaedah pendidikan yang serba moden dan mudah alih ini perlulah diuji secara kolektif untuk memastikan pengguna dapat merasai keseronokan pembelajaran di mana-mana sahaja tanpa dibatasi had, tempat dan waktu. Itu sahaja pembentangan kajian daripada kumpulan kami. Kami ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak penganjur dan semua yang terlibat dengan NRECON 2020. Sekian dan terima kasih.